Pesawat yang saling berkaitan telah bergerak ke seluruh Timur Tengah menuju Paksi, Iran. Pesawat tanpa pengenalan rasmi telah dikesan berlepas dari Jordan. Drone tidak dikenali kembali muncul di kawasan sensitif Iran. Dan kematian 14 anggota pengawal revolusi Islam kini sedang diteliti dengan lebih mendalam. Kes ini telah dilaporkan dalam video sebelum ini sebagai satu letupan di dalam Iran. Tetapi pada hari Selasa ini, 5 Mei 2026, perkara ini mendapat perhatian yang berbeza. Daripada hanya mengambil kira versi rasmi Teheran yang menyatakan tentang peluru yang tidak meletup, laporan berita kini mula memberi tumpuan kepada syak wasangka sabotaj. Dan disinilah pergerakan pesawat secara senyap, drone di kawasan sensitif, dan letupan dalaman mula membentuk gambaran yang lebih berbahaya untuk rejim Iran. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mau melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah Anda lihat. Dalam standar credibility Milson Alvis, titik utamanya adalah mudah. Dua pesawat kargo LM-1 versi awam daripada keluarga Super Hercules muncul dalam penjejakan penerbangan di kawasan Jordan. Salah satu daripadanya menuju ke timur, ke arah Kuwait, Arab Saudi, Irak, atau laluan yang lebih dekat dengan Iran. Yang satu lagi menuju ke barat selepas turut berlepas dari Jordan. Jenis pesawat seperti ini boleh membawa anggota, peralatan, sistem komunikasi, dan bahan sensitif. Tiada pengesahan rasmi mengenai apa yang dibawa, tetapi pergerakan secara senyap tanpa tanda yang jelas. Dan ketika krisis dengan Tehran telah menimbulkan amaran dalam berita ketenteraan. Syarikat Palace Aviation pernah disebut pada Januari 2026 kerana mengendalikan LM-1 yang dikaitkan dengan perkhidmatan untuk CIA dalam penerbangan ke Caracas. Apa yang membantu menjelaskan mengapa jenis pesawat seperti ini menarik begitu banyak perhatian apabila muncul di kawasan krisis? Timbul kemungkinan bahawa letupan yang membunuh 14 anggota pengawal revolusi ada kaitan dengan perang rahsia terhadap struktur ketenteraan Iran. Pengawal revolusi Islam berfungsi sebagai sayap paling keras rejim tersebut. Mereka mengawal rangkaian bersenjata, mengendalikan drone, peluru berpandu, bot laju, dan menyokong kumpulan sekutu Teheran di pelbagai medan di Timur Tengah. Menurut laporan yang berdasarkan versi agensi kerajaan Iran, IRNA, ke-14 orang itu maut di wilayah Zanjan semasa operasi dengan peluru yang tidak meletup. Tetapi penjelasan ini muncul tepat pada saat tekanan tinggi terhadap rejim tersebut. Hipotesis sabotaj semakin kuat kerana Iran telah beberapa kali menjadi sasaran operasi senyap. Di Natanz, salah satu kawasan paling sensitif dalam program nuklear Iran, rejim tersebut telah mengalami gangguan elektrik, letupan, dan kerosakan pada struktur pengayaan uranium. Pada April 2021, Teheran menuduh Israel mensabotas kemudahan nuklear itu dan berjanji akan membalas dendam. Reuters menggambarkan insiden itu sebagai satu lagi babak dalam perang tersembunyi yang panjang terhadap program nuklear Iran. Ini adalah corak yang menakutkan Teheran. Ia bukanlah pertempuran yang diumumkan, bukan juga pencerobohan melalui sempadan. Ia adalah serangan dalaman yang kelihatan seperti kegagalan, kebakaran, gangguan elektrik, atau letupan. Sebelum itu, Stuxnet sudah menunjukkan kepada dunia bahawa Iran boleh diserang dari dalam tanpa seorang pun askar melintasi sempadan. Virus itu menyerang sistem yang berkaitan dengan program nuklear Iran dan menjadi simbol sabotaj moden. Penyelidik yang dipetik oleh Reuters menyatakan bahawa versi Stuxnet telah digunakan terhadap program nuklear Iran seawal tahun 2007 sebelum ia diketahui umum secara lebih meluas. Pada tahun 2010, mesej itu menjadi tamparan hebat kepada Teheran. Perisai, propaganda dan kerahsiaan tidak mencukupi apabila musuh berjaya menyerang sistem saraf mesin ketenteraan. CIA tidak perlu kelihatan terputus hubungan untuk menimbulkan ketakutan. Sejarah agensi menunjukkan bahawa operasi perisikan biasanya hanya didedahkan bertahun-tahun kemudian apabila dokumen, kebocoran atau testimoni muncul. Pada masa sekarang, apa yang kelihatan hampir selalu hanyalah jejaknya. Pesawat yang tidak mencolok, pergerakan berulang yang tidak normal, sasaran sensitif yang rosak, dan versi rasmi yang cuba menutup naratif terlalu cepat. Sejarah Iran sendiri membuktikan bahawa ketidakpercayaan ini sudah lama wujud.
Pada tahun 1953, dokumen yang telah dinyah klasifikasikan menunjukkan bahwa CIA merancang dan membantu melaksanakan penggulingan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh. Operasi itu bersifat politik, rahasia, dan sangat penting dalam mengubah haluan Iran pada waktu itu. Beberapa dekad kemudian, peristiwa ini masih memberi kesan. Ia membebani ingatan rejim kerana ia menunjukkan bahawa Washington pernah menggunakan perisikan untuk campur tangan secara langsung dalam urusan Iran. Perbezaannya sekarang ialah tekanan itu bukan sahaja datang dari dalam politik. Ia datang melalui laut, melalui udara, melalui drone, melalui perisikan dan melalui letupan di kawasan yang berkaitan dengan pengawal revolusi. Di negara-negara bermusuh yang lain, CIA juga didapati terlibat dengan tindakan tersembunyi terhadap rejim yang dianggap musuh Amerika Syarikat. Di Kuba juga, operasi Mongoose telah dianjurkan selepas kegagalan di Teluk Babi dan bertujuan untuk melemahkan rejim Fidel Castro melalui tindakan sulit, propaganda, tekanan politik dan rancangan sabotaj. Jabatan Negara mencatat bahawa operasi itu dijalankan oleh CIA dan Jabatan Pertahanan di bawah arahan Edward Lansdale. Contoh sejarah ini menunjukkan bahawa Washington pernah menggunakan operasi rahsia untuk melemahkan rejim yang sehaluan dengan CIA. Apabila sasarannya melibatkan keganasan, polanya menjadi lebih jelas. Pada tahun 2011, operasi yang membunuh Osama bin Laden adalah hasil daripada bertahun-tahun pengumpulan risikan yang diketuai oleh CIA dengan sokongan daripada bahagian lain kerajaan Amerika. CIA sendiri menyatakan bahawa kejayaan misi itu datang daripada operasi dan analisis yang kompleks yang dijalankan selama bertahun-tahun. CIA sendiri menyatakan bahawa kejayaan misi itu datang daripada operasi dan analisis. Pesanan kepada mana-mana struktur bermusuhan adalah jelas. Apabila Washington memutuskan untuk mengesan sasaran, fasa awam biasanya hanyalah penghujung kepada kerja senyap yang jauh lebih lama. Pada tahun 2022, Ayman al-Zawahiri, ketua Al-Qaeda, juga telah dibunuh di Kabul dalam satu operasi Amerika yang dikaitkan dengan CIA oleh media antarabangsa. Dia adalah pengganti Osama bin Laden dan salah satu tokoh paling penting dalam keganasan global. Kes ini menguatkan logik yang sama. Perisikan Amerika berjaya beroperasi walaupun dalam persekitaran yang bermusuhan, menjejak individu bernilai tinggi dan bertindak tanpa menjadikan operasi itu sebagai perang terbuka terhadap seluruh negara. Bagi Iran, ini adalah amaran yang tidak menyenangkan kerana pengawal revolusi menggunakan rangkaian, tempat persembunyian, sekutu dan kawasan sensitif dengan cara yang serupa dengan organisasi yang telah dikejar oleh Amerika Syarikat selama beberapa dekad. Pada tahun 2019, negara Islam juga kehilangan Abu Bakar al-Baghdadi dalam satu operasi Amerika di barat laut Syria. Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat melaporkan pada masa itu bahawa pasukan Amerika telah membunuh ketua kumpulan tersebut dan Trump menganggap operasi itu sebagai satu demonstrasi usaha Amerika memburu pemimpin pengganas. Sekali lagi, logiknya adalah sama. Mengesan, mengepung rangkaian, mengurangkan keupayaan komando dan menghalang struktur itu daripada terus beroperasi dengan bebas. Apabila sejarah seperti ini dibandingkan dengan pengawal revolusi, perbandingan itu membuat Teheran tidak selesa. Di dalam Iran sendiri, paranoia terhadap sabotaj dan pengintipan semakin meningkat. Pada Mei 2026, Reuters melaporkan bahawa Teheran telah melaksanakan hukuman mati ke atas dua lelaki yang dituduh melakukan pengintipan. Salah, seorang daripada mereka dituduh mengumpul maklumat mengenai lokasi strategik, termasuk Natanz. Pada tahun 2024, Associated Press juga melaporkan pelaksanaan hukuman mati ke atas 4 lelaki yang dituduh oleh Iran kerana merancang sabotaj terhadap sebuah kilang yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan Iran dengan dakwaan mempunyai kaitan dengan Mossad. Berita-berita ini menunjukkan bahawa rejim itu sedar kelemahan terbesarnya mungkin datang dari dalam kalangan sendiri. Pemberi maklumat, kebocoran, sasaran yang telah dipetakan dan struktur yang terdedah. Dalam suasana inilah pesawat yang dikaitkan dengan CIA menjadi sangat penting. Mereka mungkin tidak membuktikan adanya operasi sabotaj di Zanja, tetapi mereka muncul pada masa yang tepat untuk meningkatkan tekanan psikologi. Pesawat yang tidak mencolok tidak akan melintasi kawasan yang sedang berperang tanpa sebab. Mereka mungkin membawa anggota perisikan, peralatan komunikasi, sistem sokongan, penganalisis, atau bahan sensitif. Tidak diketahui apa yang ada di atas pesawat itu.
Tetapi apabila pergerakan itu berlaku serentak dengan kehilangan anggota oleh pengawal revolusi, kemunculan drone di ruang udara Iran dan krisis di Selat Hormuz, kemungkinan sabotaj menjadi satu hipotesis yang kuat dalam percaturan ini. Contoh dari negara-negara lain mengukuhkan corak ini. Di Afghanistan, kepimpinan Al-Qaeda diburu selama bertahun-tahun sehingga kehilangan tokoh-tokoh utamanya. Di Syria, kepimpinan negara Islam telah disasarkan oleh operasi Amerika, manakala di Kuba, Perang Dingin menunjukkan bagaimana CIA menggunakan tindakan sulit untuk menekan rejim-rejim yang bermusuhan. Di Iran sendiri, Natanz menjadi simbol sabotaj industri dan siber. Kaedahnya berubah mengikut senario, tetapi logiknya tetap sama. Apabila sesuatu struktur dianggap sebagai ancaman langsung kepada kepentingan Amerika, Washington menggunakan risikan, tekanan ketenteraan, dan operasi sulit untuk mengurangkan keupayaannya. Sekarang apa yang berlaku seterusnya bergantung kepada sama ada pengawal revolusi terus cuba menyekat Selat Hormuz, menyerang kapal, atau menggerakkan militia serantau, tekanan Amerika dijangka akan meningkat. Jika letupan baru berlaku di dalam Iran, Teheran mungkin akan meningkatkan penahanan, hukuman mati, dan tuduhan pengintipan. Dan jika pesawat yang dikaitkan dengan CIA benar-benar menyokong operasi yang lebih besar, rejim itu mungkin akan menghadapi fasa yang lebih sukar. Bukan sekedar pengeboman yang kelihatan, tetapi juga kampen melemahkan secara senyap terhadap gudang, komunikasi, kaki tangan teknikal, dan titik-titik strategik. Akhirnya, 14 anggota yang terbunuh itu sedang dikaitkan dengan syak wasangka bahwa CIA terlibat. Secara langsung atau tidak langsung, mungkin terlibat dengan gelombang sabotas baru terhadap pengawal revolusi dan terhadap struktur rejim Iran. Iran menyebutnya sebagai kemalangan. Tetapi sejarah Natanz, Stuxnet, pengintipan dalaman, operasi terhadap Al-Qaeda, tindakan terhadap negara Islam, dan pergerakan pesawat yang tidak mencolok. Ia menunjukkan bahawa apabila perisikan Amerika mula bergerak berhampiran dengan rejim yang bermusuhan, letupan seterusnya jarang dianggap sebagai kebetulan semata-mata. Saya Milsong Alvis, seorang penganalisis hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.